Okay, none other than saudara Halim Osman, seorang celebrity personality TV dan radio. Okay, saya berkata, terima kasih sangat. Okay, pernah dengar atau pernah kenal program Radio Impian? Pernah tengok? Siapa yang pernah tengok, pernah kenal, insyaAllah akan kenal lah siapa speaker kita pada hari ini. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan saudara Halim Osman. Terima kasih. Vin. Assalamualaikum. Saya akan bermula dengan kata-kata ini. Tidak ada perkara yang lebih handsome. Tidak ada perkara. Mikrofon ni kalau pagi-pagi ni jealous ke kita. It's okay. Kita bagi dia peluang kedua. Tidak ada perkara yang lebih handsome dan tidak ada perkara yang lebih lawa ataupun cantik pada seseorang itu daripada cara dia bercakap. Perkara-perkara lain kita boleh make up. Kerana bercakap dia datang dari dalam diri kamu sendiri. Dan tidak ada perkara yang lebih tragik ataupun tragis apabila seorang lelaki handsome ataupun seorang wanita cantik, apabila dia buka mulut saja, oh man, dia kata, out lah bro. Maknanya sebelum dia bercakap dia nampak handsome, sebelum dia cakap dia nampak lawa, tapi apabila dia bercakap saja, saham dia jatuh. Kan itu saya di sini. Saya tak mahu perkara itu berlaku kepada anda semua. Berikan tepukan kepada semua. Hari ini kita nak belajar memperkenalkan diri. Kita nak belajar memperkenalkan diri. Macam awak keluar on a date dengan gadis ataupun lelaki yang paling handsome. Awak bercakap dengan dia, memperkenalkan diri kamu. Macam itu bayangan dia. Bahkan itulah yang saya buat sebelum saya dapat job untuk jadi pengacara Radio Impian. Kerja saya hanya keluar dating saja, bercerita tentang impian saya. Sampai satu hari, yang itu saya simpan dulu, macam mana saya dapat job itu. Kerana itu adalah rahsia antara kita, ramai orang tak tahu macam mana saya secara tiba-tiba masuk dalam satu audition tanpa saya sedari dan menjadi host Radio Impian. Saya buat 1000 episod Radio Impian. Hasil daripada keluar dating saja. Dan dia berlaku secara semula jadi. Kerana di mana saja saya pergi pada waktu itu, saya sentiasa membawa impian saya. Okay? So, bila kita bercakap mengenai perkenalan diri ini, sebab kalau kita pergi audition, kita selalu disuruh memperkenalkan diri, kan? Awak ada lebih kurang 30 saat untuk melihat pada kamera, untuk impress the judges, kan? Itu adalah masa yang sangat singkat, tetapi dengan praktis boleh buat benda itu. Okey, sebelum hari ini saya nak minta semua orang memperkenalkan diri masing-masing. To be fair, saya akan perkenalkan diri saya dulu pada anda semua. Nombor satu, saya lahir lagi dulu daripada kamu. Di alam sebelum yang kita duduki ini. Saya berasal dari Kerteh, Terengganu. Ada orang Terengganu kat sini angkat tangan? Ya, bapa orang Terengganu. Ya. Saya bersekolah di Sungai Sains Terengganu. Dikira sekolah berasrama penuh pada waktu itu. Dan dari kecil lagi saya mempunyai impian untuk menjadi seorang penyampai radio. Kerana di rumah saya ada sebuah radio usang yang besar, yang kadang-kadang on, kadang-kadang off. Tapi saya sangat berminat dengan kotak ini yang saya anggap macam kotak misteri. Kerana dari kotak ini ada orang boleh menyanyi, kita ada lagu, dan kadang-kadang kita dengar suara yang datang dari Singapura, datang dari Jepun dan sebagainya. So, bila saya tengok kotak ini, saya selalu buka dan tengok apa yang ada dalam kotak itu. Tetapi pada waktu itu,
bekerja menjadi seorang penyampai radio tak boleh buat duit. Tak ada orang tulis dalam borang. Kan cikgu tanyakan 3 impian bila anda besar, cita-cita anda. Tidak ada orang letak penyampai radio. Masa itu, sekarang mungkin ada. Masa itu orang akan letak doktor, arkitek, guru dan sebagainya. Jadi atas impian itu di sekolah di Terengganu pada waktu itu saya sudah mula perasan cara orang bercakap. Di Terengganu orang cakap lain. Saudara mara saya yang datang dari Kuala Lumpur dia cakap lain. Kita panggil orang KL orang luar. Seolah-olah dia daripada outer space. Macam dia ni daripada outer space. Bila saya tengok dia orang cakap dia lain dengan Terengganu, dan saya mula bercakap secara conscious, secara sedar. Maknanya saya tidak cakap sebagaimana orang lain bercakap. Orang luar cakap buka pintu. No, buka pintu kan. Padahal ejaknya buka saja kan. Orang luar bercakap keropok, orang Terengganu bercakap keropok. So saya tak mula ada 2 cara untuk bercakap. Dengan kawan-kawan di sekolah saya akan cakap keropok kan. Tapi kadang-kadang saya buat keropok juga nak tengok macam mana dia punya reaksi. Okay. So saya simpan impian itu. Kalau cikgu tanya saya impian saya apa, saya akan tulis arkitek. Yes, kerana itu standard. Takkan tulis, saya akan tulis arkitek. Bila kan cerita, bahasa Malaysia saya agak baik, tetapi bahasa Inggeris saya teruk. Kerana di rumah saya tidak pernah ada perbualan dalam bahasa Inggeris. Saya orang kampung, rumah saya tidak ada TV. Pernah satu ketika ayah saya kata, Halim, kalau kamu masuk TV, kita beli TV. Dia tidak pernah fikir. Bila dia kata macam tu, dia tak nak fikir tak akan masuk TV kan. Hanya itu dia boleh cakap macam tu. Dia tak mahu kita ada TV. Rumah saya banyak buku. Kerana tidak ada TV, saya baca buku. Saya dah baca beratus-ratus buku sebelum habis darjah 6. Jadi saya menjadi seorang pembaca buku yang tegar, betul. Tetapi semua buku dalam bahasa Melayu. Ada beberapa biji buku dalam bahasa Inggeris yang saya nak baca saya tidak faham. So saya simpan satu dendam. Saya tengok je buku ni, kulitnya cantik, gambarnya cantik, saya belik kiri kanan tapi tak faham satu benda pun dalam buku tu. So buku tu simpan dekat rumah. Kerana suatu hari nanti saya akan pulang untuk baca buku ini. So saya belajar di sekolah dan saya berimpian untuk keluar negara. Itu saja. Kerana saya ingin pulang ke Malaysia, baca balik buku yang saya tidak boleh baca dalam satu bilik dalam rumah saya. Jadi semasa SPM, alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk belajar di luar negara. Dan saya ambil kursus architecture. Sebenarnya impian saya hanyalah untuk belajar bahasa Inggeris, kerana saya sangat malu di Terengganu untuk cakap bahasa Inggeris. Saya tak pernah cakap 2 baris pun sama kawan-kawan dalam bahasa Inggeris. Dan pada waktu itu saya ada kesedaran, kalau saya boleh bercakap bahasa Melayu, bermakna saya boleh bercakap bahasa apa sekalipun. Kerana bahasa adalah bahasa. Cuma kita praktis bahasa itu ataupun tidak. Itu yang kesedaran yang saya ada. So benda itu menjadi benar. Apabila saya pergi ke luar negara, saya praktis. Bila-bila masa saja peluang untuk bercakap bahasa ini, saya would do it. Dan saya lebih cepat belajar daripada kawan-kawan lain bersama dengan saya pada waktu itu, atas kesedaran itu. So saya praktis apa-apa saja peluang, saya praktis. Okay. Dan saya dapat ijazah dalam jurusan architecture. Tapi semasa saya di Amerika Syarikat, kerana minat saya ke arah radio dan juga televisyen, saya suka menonton sebuah game show yang bernama Wheel of Fortune, yang merupakan
Ataupun I put it this way, roda impian adalah adaptasi dan perancangan Wheel of Fortune. So setiap malam bila ada peluang saya suka tengok rancangan itu. Ditakdirkan pada satu hari, ini dia cerita yang saya tak nak awak cerita bagi tahu pada sesiapa pun ya. Tak jauh dari sini ada satu mall yang dinamakan The Mall pada waktu itu. Dan masa itu hobi saya hanya keluar dating saja. Dan dekat The Mall tu saya nampak ada beberapa gadis cantik semuanya pakai short skirt. Macam something happening kan. Saya pun ikut juga. Ikut masuk dalam satu bilik. Dalam bilik itu semua wanita cantik. Ada 5 orang kat depan juri. Dia ada satu X kat depan tu. Kemudian baru saya tahu mereka sedang audition untuk sebuah game show yang baru. Hari itu adalah audition untuk co-host rancangan yang baru itu. Karena saya sentiasa membawa impian saya. Saya kata, well, as long as I'm here, why don't you audition me? Bukan main berani ya. There's a challenge. So saya datang di hari yang salah untuk audition. Saya berdiri di situ, memperkenalkan diri saya. Ada Mak Saleh tanya kat saya pada waktu itu, in your opinion, what is the best game show in the world? I said, without a doubt, it has to be Wheel of Fortune. Dan dia kata, good answer. I got the job 24 hours later. Berikan tepukan untuk gadis-gadis short skirt yang saya follow hari ini. Salah seorang daripada gadis itu adalah co-host saya. So, apakah pelajaran daripada cerita itu? Bukan yang kerja gadis yang short skirt. Pelajaran daripada cerita itu adalah bawa impian kamu ke mana-mana, kerana kamu tidak sangka bilakah pintu akan dibuka untuk kamu. Saya masih bekerja sebagai arkitek. Saya bekerja sebagai arkitek sambil menyimpan impian di hati. Saya bekerja sebagai arkitek untuk memenuhi kehendak ibu bapa saya dan kehendak orang yang saya tulis. Saya bekerja selama 2 tahun di Amerika Syarikat. Saya balik ke Malaysia, bekerja selama 3 tahun. Menunggu peluang. Saya bermula selamat bagi Malaysia sebagai part-timer. Bayaran tidak cukup untuk berhenti kerja sebagai arkitek. Sehingga saya dapat job untuk menjadi penyampai roda impian. Kemudian saya mendapat job untuk menjadi penyampai radio era tentang muzik terkini. Radio itu nombor 1. Daripada hari pertama saya ke udara hingga ke hari ini, saya adalah orang yang pertama menyebut era rentak muzik terkini pada pukul 6 pagi 1 Ogos 1998. Radio bayi saya itu tetap kekal nombor 1 sehingga hari ini. Dan 1 Ogos yang lepas kita sambut ulang tahun yang ke-24 ya. Apabila saya dapat Olimpiade dan saya dapat radio era, saya berhenti bekerja sebagai arkitek. Masa untuk menyempurnakan ataupun menyahut impian saya semasa kecil yang tersimpan, tidak ada siapa pun tahu impian itu sehingga hari itu ya. Sehingga ianya berlaku. So itu sedikit mengenai kisah saya. You are all my dates today. Cerita itu agak panjang ya. So yang saya nak daripada anda semua, bayangkan anda keluar on a date, anda ceritakan tentang diri anda kepada your date, beritahu sedikit mengenai diri anda, dari mana, hobi, impian yang boleh diberitahu. Kalau perlu disimpan impian itu. Tetapi kita di sini adalah tempat yang sesuai untuk berkongsi impian. Okay? So saya berikan setiap orang 30 saat untuk bagi tahu kepada saya dan semua yang ada kat sini mengenai diri anda. So boleh? Boleh kita? Boleh. Sahur jam mana?
Rasa macam nervous sikit. Tiba-tiba rasa nervous. Saya di sini bukan untuk buat rasa nervous, tetapi betul. Apabila kita bercakap, sebenarnya kita mendedahkan tentang diri kita. Ambil itu sebagai satu cabaran. Pasal itu orang selalu kata lebih baik diam. Kalau awak handsome ataupun cantik kan, lebih baik diam. Kenapa awak cantik? Jangan sampai bila awak bercakap, awak spoil diri kamu. Pasal itu kadang-kadang radio announcers dipanggil, orang selalu kata, you have the face of radio. Mana kamu tidak handsome mana? Itu maksudnya. Jadi orang dengar suara kamu saja, tak payah tunjuk muka. You know the expression, you have the face for radio. It's good and bad at the same time. It's good and bad at the same time. Maknanya kamu pada bercakap, kamu tidak cukup handsome untuk buat rancangan TV. Itu maksudnya. Siapa nak bermula dulu? Saya rasa orang Terengganu dulu. Baju merah. Ya, baju merah. Kerana kita lahir di bumi yang sama. Brother, come on. Salam alaikum, and this year I am 21 years old. So my dream is to act in the US because I've been acting since a kid. So it's been a dream to, you know, act in the Hollywood industry, and I hope one day I'll get there. Thank you. Nama tadi nama apa? Adam Alif T. Adam Alif T. T-A-Y, yeah. Awak ada kena mengena dengan Ridwan T? Alright. No, okay, alright, thank you. T untuk Terengganu, thank you. Thank you. Awesome. Okay, next, come on. Kita buat laju je. Okay, come on, kita buat laju je. Nanti saya akan kongsikan beberapa tips untuk improve. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, nama saya Muhammad Hafiz Taufik bin Ahmad Razamai, berusia 29 tahun dan berasal daripada Ipoh Perak. Okey, saya punya impian, actually saya not properly authentically have a purpose of life. So I just follow the flow in my life. So I cabar diri saya masuk fikiran sini dan sini dan itu sebagainya. Kalau suatu hari nanti awak perlu tukar nama kamu kepada nama glamour, what would that be? Belum fikir lagi. Nama glamour awak apa? So far is my commercial name is Hafacial. How do you spell that? Actually from the Mandarin. Okay. Tapi Okay, kita okay, so I speak in pinyin lah. Okay. Maksudnya dalam bahasa easy. Take it easy. Okay. Okay, so saya spell H-A F-E-I S-H-I Hafacial. Hafiz. Sure to I. Okay. S-H-I. Thank you. Jangan buat complicated sangat. Thank you very much. Okay, thank you so much. Next. Kita dapat go with the flow. Hi everyone, saya Kusuma. Nama saya Nuzraida binti Muhammad Arif. You all boleh panggil Ida Arif. Saya ada di sini sebab saya minat dalam bidang modeling. Saya yakin yang saya boleh ceburi bidang ni. Thank you, Ida. Alright, Ida. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naafna binti Ma'arif. Saya berasal dari Kuala Lumpur dan menetap di Kelang, Johor. Saya berumur 28 tahun. Berbintang? Taurus. Taurus, okay. Impian saya kan? Impian saya nak keluar dekat kaca television. Awak nak muncul di kaca TV? Dan semoga impian saya tercapai satu hari nanti. InsyaAllah, amin. Amin. Come on, pasal kan? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamruddin, panggil Syamil saja, berasal dari Sarawak, umur 25 tahun. Cita-cita saya Okay. suka mencuba benda yang berlainan dan benda yang takut. That is awesome. Mencabar benda yang kita takut. Kerana impian kita berada di other side of world. Thank you. Thank you. Alright, go ahead. Hi, my name is Afrina.
Umur saya 18 tahun and saya tengah belajar tentang diploma early childhood. So sekarang saya tengah practical now. Saya sekarang ni macam nak try lah untuk bidang modeling ni macam tu lah, supaya dapat asal bakat macam tu. Yeah, actually I introvert but nak cuba So am I. untuk So am I. Yeah. So am I. Yeah. Yeah. Macam nak try lah untuk jadi extrovert lah. Yeah. Thank you. Nama apa tadi? Afila, thanks. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azul bin Abdul Latif. Saya daripada Selangor. Saya berasal daripada Perak. Okay, saya fikirkan saya nak challenge diri saya sebab actually saya kerja under hospital, tak ada kena-mengena dengan bahagian modeling ke apa. Right. Tapi my parents cakap, dia cakap dekat saya, kau tak nak jadi model ke? Saya kata sebab saya malu. Saya macam Your parents said that. yeah, lepas tu dia kata maybe you tak boleh, and then I challenge myself Right. to join ini. Okay. So dalam masa yang sama saya ada try masuk interview dalam Okay. finalist Supermodel Universe yang Okay. saya dapat. Right. Tapi sebabkan saya tak ada rezeki, time baru-baru ni Julai, Mhm. time finalist tu saya positif COVID. So Okay. saya tak dapat join, saya tarik diri lah. Right. Tapi saya rasa macam berpuas hati lah sebab saya terpilih dalam tu. Awesome. Okay. So just stay there. I was at your place at one time. Saya bekerja sebagai arkitek, you bekerja di hospital. Kemudian pada masa yang sama pergi aviation. So I know exactly what it's like. So keep it up. Alright. Let's do it. Let's go. Terus ya. Okay, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okay, nama saya Muhammad Izzat bin Azmi. Boleh panggil saya Izzat, tapi Chinese selalu panggil saya Aizat sebab dia susah nak sebut Izzat tu lah. Alright, saya berasal daripada Kuala Lumpur, saya dari Kuala Lumpur, tapi sekarang saya menetap di Kelang, Selangor. Okay, and then hobi saya, cita-cita saya, okay, hobi masa lapang, saya suka mencabari saya dari segi lakonan. Saya boleh menari dan saya boleh buat stunt. Saya Alright. backflip and front flip lah. Okay, Awesome. and then exposure saya pun saya dah ada berlakon dalam masa tempoh 2 tahun ni lah. First cerita saya masuk as a supporting role di Tanah Kubur Tanah Kubur Peneman, jadi watak mat. So saya pergi ikut ajaran sesat. Okay, second exposure saya dalam movie juga, Hantu Tenggek, director dia Profesor Madya Muhyiddin. Alright. Okay, and then third exposure yang baru-baru ni saya berlakon The Experts, jadi The Glasses Stark sebagai watak Samseng yang mengupah main cast iaitu Aaron Aziz, Remy Ishak untuk mencuri emas sebanyak 24 liter. Okay. Okay, and then at the same time saya banyak buat apa macam show untuk contohnya Nudiknya ke apa-apa semua, saya menari lah. Itu pun saya orang kata apa, mencabar diri saya dari segi kelainan lah. Okay, modeling ni of course first time. Okay, first time memang saya banyak benda kena belajar. So the reason why I masuk sini pun pasal nak dapat benda-benda macam ni lah. And then dapat dengar daripada segi speakers experience, so that I will gain more knowledge on that. Yeah. Welcome. Thank you, Aisyah. Okay, hi, saya Syahira, boleh panggil saya Cha. Asal saya daripada Kedah. Alright. Okay, so daripada kecil saya ada satu alahan yang doktor kata 1 dalam sejuta lah. Saya ala kelapa. Ala kelapa? Kelapa. So apa-apa datang daripada kelapa saya tak boleh makan, even saya tak boleh sentuh. Kalau pun saya panas kelapa tu, buat tu saya tak boleh kena. Okay. So that thing, yes. That's why saya punya aim ada 4. First, saya nak tahu kenapa saya allergic tu. So that's why I graduate from degree in food science and nutrition with business management. Yeah. So that's And then you discovered what? Yes. You discovered the reason behind it is what? Because dalam kelapa tu ada satu bakteria yang menyebabkan I allergic. So apa-apa makanan yang ada tak bakteria, I cannot eat. Bakteria itu tidak ngam dengan kamu. Yes. Apa nama bakteria itu? I forgot. You find that bacteria, that could be your nickname. Alright, thank you. Well done. Nak sambung lagi? Teruskan. Impian. The Alright. second thing is because my dad is a music teacher, so saya nak mahir dalam music. So now I can play most of the instruments lah. That is awesome. Yeah. So Such as apa nama yang sebenarnya boleh main? piano, ukulele, violin, guitar, drum. Yeah. Wow. Okay. Impressive. This young lady. I hope she's telling the truth. Mungkin dia nak
tackle kita semua kat sini. Well, you know, I have a band actually. you do, okay? Yeah, I did. What's the name of the band? Yeah. Apa nama band tu? Kita orang hentam je. Hentam saja nama band itu, okay fine. Because that's on Okay. modern lah dekat U. So I juga ada wakil UKM, my university into singing competition in Mandarin lah. So I also Wow, thank you. Apa nama you sekali lagi tadi? Shah. Shah. Thank you. We'll talk more about you, Shah. Thank you. Pass the mic, please. Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Azizul Azim. You can call me Joel. 31 years old. Lontarkan suara sikit, Joel. Let it out. Yeah. So my hobby, I like fitness. Okay. I run, I swim, I cycle, and I do everything about fitness. So impian Joel. Okay, impian saya biar saya je lah yang tahu. Tapi kenapa saya menceburkan diri dalam modeling? First thing first, sebab my parents lah daripada dulu lagi cakap, they call me Makcik, jadilah artis, masuklah TV. Jadi betul rasa saya at that point of time saya tak ada confidence lagi lah. So sekarang I think it's time for yeah, that's all. Thank you. Pass the mic. Datang dengan semangat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain. You can call me Ain. Okay, saya berumur 35 tahun. Hobi saya menyanyi. Okay, saya seorang jururawat. Tujuan saya join benda ni dan impian saya sebenarnya kalau boleh saya nak berjaya dalam hidup lah. Dan saya nak berjaya dalam bidang yang saya ceburi yang terbaru ni. So insyaAllah, try my best. Thank you. Good one. Come on. Pass the mic. Hi everyone, Assalamualaikum. Nama saya Farahana, so call me Farah. Okay, umur saya 30 tahun. Saya menetap di Shah Alam. Saya asal daripada Johor Bahru. Tujuan saya masuk dalam modeling ni untuk meyakinkan diri dan mengconfidentkan diri sebab saya buat business beauty consultant. Great. So untuk saya masuk benda ni untuk memperkenalkan diri saya dalam bisnes saya tu. So itu saja daripada saya. For now, okay, thank you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Maskun, boleh panggil saya Red. Red, R-E-D. Okay. So impian saya adalah untuk cabar diri saya. Okay. Ignore. Impian saya adalah untuk cabar diri saya sebab saya tahu saya punya kemampuan macam mana. So saya nak keluarkan bakat yang ada dalam diri saya. Alright, thank you, Red. Hi everyone, good morning. My name is Muhammad Harith Yemin. I'm 18 years old and currently I'm doing my A-levels at MD. And the reason I want to join this modeling thing is just lengthen my knowledge in this industry lah. Yeah, that's all. What's your name again? Harith. Alright, Harith. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Dini Abdul Rashid atau boleh panggil saya Alif. Saya berasal daripada Kelang, dibesarkan di Shah Alam dan menetap sekarang dekat Subang. So dekat-dekat je lah. Okay. The reason why I joined this modeling class because of my passions. Saya suka music, saya suka menyanyi, saya suka main equipments, saya suka movies and sebab saya berminat untuk jadi seorang pelakon. Alright. Okay. That's enough for now. Thank you. Simpan dulu. Alright. My name is Akin. So my hobby is actually doing illustration and actually cosplaying. Just more to dressing up as a character from anime character. And so when I grow up, I want to be a 2D animator for a Japanese company, anime company, let's say. And then I also want to be a professional model and cosplayer as well when I grow up. So yeah, that's all. Cosplay as well. Cosplay. What is that? Okay, alright. So terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizman Syafir Desa, menetap di Kota Damansara Pekan Jaya Selangor. Saya berusia 29 tahun dan impian saya menjadi businessman. Okay. Yes. This is exactly the way to go then. Okay. Teruskan. Assalamualaikum. My name is Muhammad Raizam bin Baba from Kota Kinabalu, Sabah, but now currently settled in Petang Jaya Selangor and graduating Bachelor of Mass Communication, Major Broadcasting.
So the reason why I joined this modeling because I want to expose myself. Okay. I want to expose myself and I want to be an actor and a businessman. Okay. I want to set up my own talent agency, my media company, and my e-commerce company. So actually, the story is like this. Actually, I'm not interested to start broadcasting. So my father said to me, "Kenapa kau tak belajar broadcasting dia?" So I said, I'm afraid to expose myself to everyone. Why? I said, I'm not used to it because I'm a little bit nerd and geeky when I was a young boy. So my father said, kau pergi je, kau daftar di link kau masuk je. Oh, okay. So it's like I exposed myself and I met everyone. Yeah. All the foreigners, international students. My father said, so how? I said, okay, good. Okay. That's a good conversation with the father. Thank you. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada peserta telemanagement yang hadir hari ini. Nama saya Nona Diana Syakila, boleh panggil saya Diana, bukan Diana Okay, fine. Diana, sebab ramai orang panggil Diana saya. Macam mana ejaan dia? D-I-A-N-A. That's the thing. Kalau Diana sepatutnya dia aja D-I-Y-A-N-A kan? Yeah, okay. Diana, okay. Okay, so actually saya tak pernah bagi tahu orang impian dan cita-cita saya. Jadi hari ini adalah kali pertama awak berani nak mendedahkan kepada saya. Wow, jangan main mata. Okay, kalau awak rasa silakan. Okay, so impian saya untuk menjadi penyanyi hip hop atau lebih kepada Berikan tepukan kepada wanita ini. Rahsianya telah terbongkar. Okay, teruskan. Jadi saya memang seorang yang sangat introvert. Untuk mencapai cita-cita saya kena keluar daripada kelemahan saya, kena jadi lebih daripada extrovert. That is true. You have to do that. Thank you. Hello everybody, peace upon everybody. Actually my real name is Asmawati binti Samawi. But over the years when I become a writer, I have a stage name and writer name is Tiarneez. So Tiarneez. Oh, what is that idea? Okay. Actually, the reason why I joined this modeling class is because I've been doing acting and a little bit, artwork. But I have a problem every time I go for photo shooting because I get so nervous. I'm actually an introvert by nature, but I work really hard throughout the years to show people that I'm not. But naturally, I am very shy. As a writer, especially, you like to be alone in the room and write, right? Actually, writing. Well, let me recap. I came from boarding school, science boarding school, because there was no art school when I was growing up. But I've always loved art as I was growing up. Actually, my first gig was a character burung gagak kat sekolah rendah waktu I umur 7 tahun untuk radio bahasa Inggeris. So that was my first seni job without realising it. So I went to New York and studied electrical engineering. I came back, I worked in oil and gas for many years. So I've been doing marketing for like 25 years in corporate world. Right. But then one day I decided you know what, I'm going to quit the corporate world and... You have a dream yang belum difulfillkan. Yes. That is similar story. Dengan saya. Yang saya ceritakan. Teruskan. So actually my truest dream is to see a Malaysian movie in New York, because when I was living in America, nobody knew who were Malaysian. Even we had Twin Towers then. Right. Tak siapa tahu. Semua orang ingat kita duduk kat pokok. Seriously, people oh wait, Malaysia? Oh, we don't know. And then when we say it's between Thailand and Singapore, baru dia macam, oh okay, so you have trees in the house. No, we don't. So I want to see Malaysian art in New York, maybe someday. So that's why I started writing. Okay, thank you for sharing. Hi, my name is Norbalkis Nabila, panggil Bella. Hi Bella. Umur saya 19. Cita-cita jadi pramugari. Pramugari ada, model pun ada. Tapi sekarang nak try model sebab I suka fashion. I nak belajar jadi cantik. I nak belajar jadi cantik sebab I kurang sikit. That's it. Thank you, Bella. Sangat baik. Good morning to all. Good morning. Yeah, good morning to all. Yeah, my name is Natisha. I'm from Pahang. Actually, my occupation is
beauty trainer. I'm also a general manager for aesthetic and beauty salon, for several outlets. So my main task is develop a lot of slimming treatment, aesthetic treatment like HIFU, laser, pico laser, so all to make people look beautiful and younger. I also formulate a lot of skincare product which the benefit for anti-aging, brightening. So all is about beauty. Yeah, I have more than 15 years experience in beauty field. So this time I'm very happy to be able to join in this model course because I want to be a model. Thank you. Thank you very much. Wah, berikan tepuk. Sini, tidak berani untuk menyeberangi. Okay. So in fact, bila orang kata pergi ke seberang laut, untuk saya secara psikologi pun, bila saya pergi ke Amerika untuk pertama kali, naik kapal terbang untuk pertama kali, masa berusia 18 tahun, pergi tu di other side of the world. Saya tak pernah naik kapal terbang, saya tak tahu apa itu check-in. Saya hanya mau pergi saja masa itu. Berbekal sedikit beberapa patah perkataan bahasa Inggeris. Itu saja. Tetapi kerana ada semangat untuk mencari, mengejar impian saya. Jadi itulah yang saya rasa ada pada diri anda semua hari ini. So masa saya dulu tidak ada kelas seperti ini. So you are so lucky ada cikgu-cikgu yang ada pada hari ini. So macam kami semua, kita lalui sendiri. Bayangkan kalau kita masuk hutan, kita kena bawa parang, kita kena tebang semua. So macam you all adalah lebih mudah dari satu segi kerana jalan tu sedikit sebanyak telah pun ada. Dan kami di sini adalah sedikit sebanyak cuba guide you supaya lebih mudah dalam perjalanan ini, supaya tidak berhenti di tempat yang sepatutnya kamu mungkin bersabar sekejap sebelum meneruskan perjalanan dan sebagainya. So dalam industri ini saya telah pun, saya bermula pada tahun 1993. So tahun ini 2022. So lebih kurang berapa tahun tu? 29 years? Okay. So saya di sini sedikit sebanyak ingin, saya boleh bagi kalau anda ada soalan, okay, terutamanya mengenai public speaking, boleh tanya kalau ada apa-apa soalan. Macam mana untuk memberanikan diri, bagaimana untuk menangani perasaan nervous dan sebagainya. There will be, sampai ada soalan mengenai perkara itu. Okay, teruskan. Untuk okay. Confident. Okay. Right. Soalannya ialah bagaimana untuk menjadi lagi courageous. The word courageous coming from the word courage. Dengar betul-betul kata courage ini. Courage beza dengan brave. Courage dengan brave. Brave ini adalah berani. Kamu memang berani, kamu tidak ada perasaan takut. Okay. Courage adalah kamu ada perasaan takut, tetapi kamu memberanikan diri. Nampak tak perbezaan tu? Orang yang tidak ada perasaan takut, dia datang ke depan, dia bercakap saja kerana tak tahu apa ini pil dia ambil hari itu. Dia tidak ada perasaan takut itu. Okay? Courage adalah kamu datang ke sini dengan ada perasaan takut, tetapi kamu memberanikan diri. Ataupun mungkin orang paksa kamu pergi, jadi kamu kena buat benda itu. Okay? Itu perbezaannya. Kebanyakan orang memerlukan courage. Ya, kerana apabila kita datang ke depan, sangat-sangat mudah. Biasanya semua orang apabila datang ke depan secara automatik, kecuali kalau kita buat perkara ini setiap hari, dia akan rasa berdebar-debar. Okay? Berdebar-debar. Apabila orang rasa berdebar-debar, ini di satu tip yang saya nak suruh anda ingat, ya.
pada asasnya tubuh kamu bagi tahu kepada kamu supaya betul-betul hyper alert, macam ada sesuatu yang akan berlaku. Jadi itu datang pada debat-debat. Tetapi dengan sini, ini adalah dia punya secret. Kalau kamu excited nak jumpa dengan date yang paling handsome, yang paling lawa, kamu juga berdebat-debat. Kalau kamu takut untuk datang ke depan, kamu juga berdebat-debat. So kepada tubuh kamu, benda itu adalah sama saja. Okay, so ini dia punya triknya. Sebelum kamu datang ke depan tu, kamu bagi tahu kepada minda kamu, aku berdebat-debat kerana aku excited. So you count down 5, 4, 3, 2, 1, go dengan excitement, bukan go dengan ketakutan. Angkat tangan kalau ada faham yang saya nak cerita tadi. Faham atau tidak? Saya akan ulang sekali lagi. I will repeat this slowly so that you get it. Kalau saya tinggalkan anda hari ini dengan tip ini sahaja, awak boleh gunakan ini sebagai secret weapon. Tak semua orang tahu benda ini. 10 tahun lepas saya tidak tahu benda ini. Saya hanya boleh dengar saja. Tak ada orang ajar saya benda ini. Okay. Nampak tak? Air dalam gelas ini. Dia ada dua perkara berlaku serentak. Dia adalah separuh kosong dan dia adalah separuh penuh. Okay? Sama saja. Air itu separuh kan? Kamu boleh tafsirkan benda itu separuh penuh ataupun separuh kosong. Dia berlaku serentak. Okay? Super juga tadi. Sensasi yang kita rasa dalam badan kita adalah satu signal yang bagi tahu pada kita, kita berdebar-debar. Berdebar-debar itu bermaksud dua perkara. Apabila kita berada dalam takut, kita juga berdebar-debar. Kalau kita nak naik roller coaster, kita juga berdebar-debar. Orang yang begitu suka naik roller coaster, dia kata, oh my god, I am so excited. Orang yang takut untuk naik roller coaster, dia kata, oh my god, I'm so scared. Tetapi dalam badan kamu, sensasinya, badan kamu merasa benda yang sama. So inilah cara kita trick our mind untuk kita pergi dengan excitement. Kita bagi tahu, aku rasa macam ini kerana aku excited, kerana aku teruja. So automatically the mind will send a signal to seluruh badan kamu, menjadikan peristiwa itu satu benda yang positif. Kalau awak tak ravekan benda itu sebagai aku takut, badan kamu akan memberi semua signal pada seluruh tubuh badan kamu supaya jangan pergi. Jadi kamu nak pergi dalam keadaan takut. So pick one. Clear kan? Yes. Saya bila awak praktik benda ini, semakin lama akan jadi baguslah. Sebab semua benda kita kena praktikan. Ya. Saya buat training juga, saya kena praktikan benda itu. Kita semua rasa kat sana. Everybody will. Muhammad Ali, the greatest heavyweight champion of the world, bagi tahu every time dia nak masuk dalam ring, dia sentiasa takut. Dia sentiasa nervous. Terutamanya apabila dia cakap banyak. Ya. Kerana semua orang mahu dia jatuh. Kerana orang, dan dia menyusahkan diri dia sendiri sebenarnya. Itu adalah pengakuannya. So kalau benda itu berlaku pada Muhammad Ali, imagine kita semua. So benda itu berlaku pada semua, including us, the trainer. Tetapi kerana kita lebih biasa menangani perkara itu, penyanyi-penyanyi semua kena lalui benda itu. Apabila orang itu sudah pandai buat, kita assume yang dia tidak ada benda itu. Sebenarnya dia hanya pandai menangani benda itu kerana dia telah melalui benda itu over and over and over and over. So every time awak datang ke depan, awak anggap benda itu sebagai practice. Kerana untuk kita mahir, kalau ikut betul benda satu perkara, kita kena buat benda itu 10,000 jam. 10,000
10,000 jam baru kita betul-betul mahir. Apa yang awak mahir? Berjalan. Satu masa dulu berapa susahnya nak berjalan. Ya, masa kita kecil. Awak tak ingat? Ada video tak? Tak ada video masa tu. Tak ada TikTok masa tu. Nak jalan jatuh, nak jalan jatuh, nak jalan jatuh. Hari ini awak tak fikir lagi macam mana harus aku berjalan. Dan awak dah buat benda itu begitu lama. Satu masa dulu berjalan itu satu benda yang sunnah. Alright. So itu satu benda yang dapat praktiskan. Okay. Saya nak tanya, masa mengendalikan roda impian, sebelum start show, ada tak satu tips warm up kita punya vocal? Okay, macam mana nak warm up ya? Okay, roda impian saya buat 5 episod rakaman satu hari. Banyak tu. Satu hari 5 episod. Saya bekerja penyiapan radio pukul 6 hingga 10. Antara 10 pagi hingga 11 saya makan sikit, tukar pakaian semua, make up semua, pergi ke studio. Nasib baik studio radio saya sama dengan studio TV di Astro. Daripada tingkat 1 turun ke ground floor. Saya 1 jam saja untuk benda itu. Dan untuk saya dah on air untuk 4 jam. So benda itu membantu. Maknanya dari segi kelancaran, dari segi tu semua saya dah panas. Jadi nak bercakap tak ada masalah. Cuma nak tukar daripada penyampai radio yang kusut masai, baru tidur pukul 5, bekerja tidak mandi, bertukar menjadi seorang penyampai pengacara TV yang harus berdepan dengan kamera. So kena buat sedikit transformasi kat situ. So saya kadang-kadang menyanyi. Saya tak berapa pandai menyanyi, tapi dalam saya akan menyanyi lagu. I keep humming myself, then I do this. Okay, everybody? Kan everybody do that? Ini Elvis atas. Boleh tak kamera jangan tengok? Okay, fine. Cuba, kerana ini sebenarnya adalah muscle kita, bibir kita. Kita ada muscle kat sini. Kalau bibir kita lembut, pasal tu you nampak the black people, they can rap. Because dia ada muscle. Ya, cuba buat macam ni. Semua. Kemudian sebelah lagi. Dan saya perhatikan benda ni dari kecil lagi saya boleh buat. Orang lain tak boleh buat, saya boleh buat macam ni. Atas, wah cuba ya, kita ada masalah, kita reverse. This is the funniest talk show. This is the funniest thing I'm doing. Okay, so buat latihan itu supaya bibir kamu lembut. Ada maksud? Supaya seolah-olah kamu bercakap tanpa perlu menggerakkan bibir. Saya boleh macam dia pakai ventriloquist. Yes. Kalau perlu ambil kelas ventriloquist, ambil kelas itu. Supaya you in control. Ada masa kamu boleh cakap dengan pergerakan bibir yang sangat minim. Ya. Dan belajar senyum. Belajar senyum. Bukan mudah untuk senyum. Senyum yang proper adalah menunjukkan gigi. Walaupun gigi kamu tidak cantik lagi, tapi kena betulkan. Kalau gigi tidak cantik, untuk confident kena spend time, kena spend money untuk betulkan gigi untuk confident. Kecuali kamu nak buat menjadi seorang pelawak. Hamid Gurkha doesn't care. Doesn't care, itu dia punya trademark. Ya, doesn't care. Ya. So senyum, cuba semua orang senyum menunjukkan gigi. Mula-mula dia akan nampak macam seni sikit, tetapi lama kelamaan dia akan jadi natural. I spend like 6 months. Okay, ini satu lagi rahsia. Awak ambil gambar orang-orang senyum menunjukkan gigi dalam majalah, semua awak tampal kepada satu board. Semua awak taruh dalam board tu gambar orang senyum. Orang-orang yang awak suka, cari senyuman mereka. Tiap hari awak bangun, awak ingat impian awak, dan awak tengok gambar tu. Look at me and smile. Just like that. Just like that. Yeah. Gigi bawah tak payah tunjuk, tapi gigi atas kena nampak. Bila awak pergi audition ke kamera, usually dia akan minta awak senyum. Dan hold 3 seconds. Stewardess, steward, semua kena belajar senyum. And hold. Dan of course belajar how to walk. So satu lagi awak kena practice apabila duduk, awak kena duduk dengan posture. Tulang awak tidak keras lagi. Tapi dari kecil lagi, kalau awak ada impian itu, awak akan duduk dengan posture. Awak akan berdiri dengan posture, awak akan berjalan dengan posture.
Benda itu adalah, saya bukan nak menjadi model, tapi memang ini cara macam itu. Dan ianya baik untuk kesihatan. Kerana awak memang dicipta, tulang belakang kita dicipta untuk kita duduk dengan posture. Untuk kita duduk macam ni. Bukan untuk duduk macam ni. Bukan duduk macam ni. Ini adalah kedudukan yang paling sesuai. So that is a training. Jadi apabila awak ada impian, biarlah impian itu membentuk segala-galanya tentang diri kamu. Belajar untuk blow your hair sendiri. Kerana kadang-kadang, makeup artist kadang-kadang dia tak datang, dia lambat lah kan. Ya. Belajar untuk makeup sendiri. You have to like. Penampilan kamu kena jaga. Sebab kamu ada pendirian dan kamu ada impian. Kerana kamu akan cross that river. Sebab orang lain yang ada dalam sungai tadi akan kata macam-macam. Kerana dia tidak ada impian yang kamu ada. Dan biarlah mereka dalam dunia mereka. Ya. Soalan seterusnya. Awak senyapkan, awak faham ke awak senyapkan dia boring? Saya rasa you all on the right track. Saya nampak dia punya training. You all punya training. I have another, maybe I spend another 7 minutes. Yang awak lalu itu, saya duduk kat belakang hari itu, saya kata, oh my god, kalaulah aku ada training ni masa tu. Saya kata, kalaulah aku ada this kind of training. So berikan tepukan untuk guru-guru kamu. Boleh. Okay. What kind of preparation untuk jadi penyampaian? Nombor satu, kena praktis bahasa, percakapan, pertuturan. Itu nombor satu. Sentiasa yang boleh awak buat adalah apabila awak baca buku, surat khabar, baca dengan kuat. Kalau kita baca dalam hati, kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita ingat kita sebut betul, sehingga kita baca. So sekarang kita ada handphone dan sebagainya, rakam suara kamu. Rakam. Dan dengar balik. Kadang-kadang kita bias. Kita ingat kita sebut betul, sehingga kita dengar sendiri apa yang kita rakamkan. Ataupun awak video tape kan. Bukan saja awak boleh dengar apa yang awak baca, tetapi awak boleh tengok macam mana mulut awak apabila awak baca. Kadang-kadang mulut kita sengit. Kalau kita tak pernah rakamkan, kita tak sedar benda itu. Senyuman kita mungkin sengit. Kalau kita tidak rakam, kita tidak sedar. Yes. Yang pertama dan dua, kena banyak membaca. Benda ini semua orang tahu. Dan baca benda-benda yang berlainan. Supaya apabila anda bercakap, katakan kebetulan anda menjadi dijemput untuk menjadi pengacara TV, baca banyak benda supaya orang nampak anda versatile dan anda boleh pergi ke sana, anda boleh ke sini. Tahu mengenai muzik, tahu mengenai sukan, tahu mengenai isu-isu banyak sejarah, ya, apa-apa saja. Bahasa dan sebagainya. Jadi berminat dengan banyak benda. Tak mestinya kamu perlu expert dalam semua benda. Kamu hanya perlu lebih tahu dalam 1-2 bidang sahaja. Macam tadi kedoktoran dan sebagainya. Tetapi kamu kena ambil tahu semua bidang. Contohnya, okey, hari ini kalau awak nak jadi pengacara, apa yang perlu awak tahu? Apa yang sedang berlaku sekarang ini? Apa benda yang sedang berlaku? Yang melibatkan negara kita. Sukan Commonwealth. Awak kena tahu. Kerana itu adalah benda yang sedang berlaku sekarang. Sukan Commonwealth. Apa lagi yang kita kena tahu kalau awak datang ke TV menunjukkan awak membaca? Siapakah Perdana Menteri kita sekarang ini? Bila agaknya pilihan raya akan berlaku? Mungkin tahun ini ataupun tahun depan. Ya. Sebab Perdana Menteri kita sentiasa bertukar kan?
Jadi kita kena tahu siapa Perdana Menteri kita sekarang. Apa lagi kita kena tahu? Isu ekonomi, ya sikit sebanyak. Duit kita sekarang ni 4.2 berbanding duit benda macam tu awak kena tahu. Ya, mungkin mereka nak hantar ke US, awak kena tahu benda tu. Kita kena tahu seperti bangunan kedua tertinggi di dunia sedang dicipta di negara kita, Menara 118 kan? Yes, benda-benda macam itu. Ya. Perkara-perkara yang seperti artis itu sedang dating dengan siapa, benda itu awak tidak perlu tahu. Tapi itu yang lebih kita tumpukan. Tapi kalau berita itu melintas dalam TikTok ketika kamu sedang tidur, tak apalah. Sanoh baru bercerai. Oh, sekarang yang berlaku setiap 30 minit di Malaysia berlaku satu perceraian. Itu mungkin lebih penting untuk anda tahu statistik. Setiap 13 saat ada satu perceraian di Amerika Syarikat. Itu lebih penting untuk kamu tahu sebagai statistik daripada siapakah artis yang bercerai. Yeah. Any last question? Great. I wish you all the best. I'm sure kita akan jumpa lagi at another point. Thank you very much.